Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat mengaji walaupun ada sebagian kawan kita ada yang bercuti, ada hal itu semua, kita doakan semoga mereka semua dipermudah urusannya. Amin Allahumma amin. Amin. Dan kepada sanak saudara kita kalau ada yang sakit apa, semoga diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Okey puan-puan semua, apa khabar? Sehat? Tuan Haji? Ya, sehat. Sehat Puan Rodiah, sehat Alhamdulillah, sihat Ustaz. Cuma sekarang ni agak rawan penyakit demam. Demam dengan sesama sebab kejap hujan, kejap panas. Klinik, semua klinik penuh kat sini. Malaysia pun influenza pula sekarang. Influenza. Kena pergi vaksin balik. Vaksin. Saya vaksin baru vaksin 2. Vaksin 3 saya belum buat lagi. Itu booster. Yang ni sekarang ni vaksin 1, 2, booster. Lepas tu influenza pula. Berarti yang keempat lah 60 ke atas. Allah Akbar. Sabar je lah. Apa je lah. Indonesia sekarang tengah kecoh sebab minyak dinaikkan, jadi orang banyak yang demo. Oh. Tapi dengar-dengar kabar diturunkan balik. Bagus. Sebab macam-macam lah. Okey lah. Sekedar. Okey, sebelum kita mula seperti biasa kita baca Al-Fatihah dan baca doa. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa zurriyyati ajma'in lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okay. Ada permintaan untuk orang kaji yang mana? Bukannya Ustaz paparkan ni ke? Oh nak ni. Itu sebab saya kelas lain hari tu. Tu aja. Oh, tapi kalau nak itu pun boleh. Okey, boleh lah Ustaz. Kita nak tengok. Yang tu pun. Boleh Boleh. Okey, sekarang kita sebab hari itu mat lazim harfi ya salah minggu lepas sebelumnya. Minggu lepas ada Lepas ada. Lepas kita ada Merdeka. Minggu sebelumnya. Sebenarnya minggu sebelumnya Ustaz dah kira mat lazim. Ustaz buat mat lazim. Mat lazim harfi ke kalimi sebelumnya? Empat lazim. Empat. Oh berarti kalau itu kita tukar yang lain. Okey. Idgham boleh, idgham. Idgham boleh. Yep, ada bunyi kelenting, ada orang masuk. Pandezi masuk. Okey, jadi kita ulang iaitu idgham. Idgham ini ada banyak. Yang pertama, kalau hukum nun mati ada 2 idgham. Idgham apa? Idgham nun mati. Idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah dengan idgham wajibul gunnah Bukan, wajibul gunnah bukan idgham. Kalau wajibul gunnah itu nun sabdu dengan mim sabdu. Kalau nun mati ada 2 idgham ma'al gunnah dengan idgham bila gunnah. Betul. Idgham bila gunnah. Kalau idgham ma'al gunnah hurufnya ada 4 iaitu yaumin. Kena basuk dan baca dengung. Kalau idgham bila gunnah hurufnya ada 2 iaitu lam ra. Masuk tanpa dengung. Itu kalau hukum nun mati. Kalau hukum mim mati ada 1 iaitu idgham mimi ataupun disebut idgham mislan ataupun idgham syafawi. Jadi ada mim mati bertemu dengan mim. Sekarang kita masuk tentang
idgham, jenis-jenis idgham. Jenis Hei, minta maaf ya. terkejut saya. Okey. Idgham Anak saya ni kejutkan saya. Okey, tak apa. Idgham, jenis-jenis idgham ya. Idgham ada tiga. Yang pertama idgham mutamasilain. Yang kedua idgham mutaqaribain. Yang ketiga idgham mutajanisain. Kenapa ditulis mutamasilain, mutaqaribain, mutajanisain, sain bukan mutamasilin, mutaqaribin, mutajanisin? Siapa yang tahu? Why? Sebab dua. Dia kan sai ni dua lah kan, maknanya dua. Dia bermaksud dua huruf. Jadi dia kena sai. Bila kat sini kalau susunan, maaf saya tanya apa? Bahasa Arab sikit, susunannya apa? Idghamu mutamasilain. Ya, mutamasilain dulu. Berarti dia susunannya sebagai apa ni? Yang belajar. Mubtada' khabar atau apa? Mudhaf dan mudhaf ilaih. Yes, mantap Puan Rodiah. Banyak kadang tak ingat itu Ustaz. Jadi kalau kita baca asal barisnya idghamu mutamasilain. Jadi mudhaf ilaih. Kalau dia jadikan mubtada' khabar menjadi al-idghamu mutamasilani. Al-idghamu mutamasilani itu kalau dijadikan mubtada' khabar. Okey, itu sikit je. Jadi idgham mutamasilain memasukkan dua huruf yang berbaris dan keduanya bersamaan makhraj dan sifat. So bila makhraj dan sifat sama berarti dia huruf yang Sama. huruf yang sama. Bila huruf yang sama ini semuanya idgham mutamasilain kecuali dua huruf apa? Mim dengan mim. Mim dengan Nun. Mim dengan nun. Kenapa mim dengan mim? Apabila mim dengan mim berarti Itu mislain. idgham mislain. Kalau nun dengan nun Nun dengan wajibul guna. bukan wajibul guna, nun sabdu. nun dengan nun. Nun dengan Sama ona. Idgham ma'al hunna. Jadi apabila ada huruf yang sama kecuali nun dan mim maka disebut dengan idgham mutamasilain. Contoh dekat sini wa qad dakhalu. Ada qalqalah tak? tak ada. Tak ada seharusnya ada dal mati tapi kerana bertemu dengan dal maka qalqalah hilang. Karena idgham mutamasilain sekali dibacanya ialah jelas. Masuk idgham tu masuk Ingat bukan dengung idgham. Idgham tu masuk. Jadi bacaannya jelas. Jadi wa qad dakhalu. Wa qad dakhalu. Bukan wa qad dakhalu tak, tapi wa qad dakhalu. Itu idgham mutamasilain. Jadi semua huruf mau waw bertemu waw, jim bertemu dengan jim, lam bertemu dengan lam, apapun huruf yang sama kecuali nun dan ba. Nun dan mim. Yang kedua idgham mutaqaribain. Apa maksud qaribain? Dekat-dekat. Dekat. Ini bahkan menjadi bahasa Melayu kan? Ya. Kalau bahasa Melayu qarib apa qarib? Rapat. Rapat. Kerapat. Kamcing. Kamcing. Kamcing itu bukan bahasa Cina. Macam sini. Cina kawan kamcing kamcia. Okey, jadi dia rapat ataupun dekat. Kawan dekat. Jadi karib ini berdekatan. Berdekatan apa? Memasukkan dua huruf yang berbaris keduanya berhampiran ataupun berdekatan dengan makhraj dan sifat.
Okey, berdekatan lam dengan ra. Oh. Lam makhrajnya dekat mana? Yang ni. Lam. Tengah lidah. Hujung lidah berada di hadap. Ujung lidah berada di atas langit-langit Atas tengah. Lam. Lam. Ra pun sama. Oh. Dan sifatnya, apa sifatnya? Sifat lam ra ni disebut dengan apa? Saya lupa apa? Ada yang ingat? Lam ra ini inkhiraf, melencong ke makhraj lain. Inkhiraf. Ini sifat yang tunggal inkhiraf. Inkhiraf. Itu sifatnya. Yang kedua, qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Qaf dengan kaf. Makhraj qaf dengan kaf dekat mana? Qaf dia. Dekat Awal. kerongkong. Kalau kerongkong namanya huruf halqi. Dia masuk huruf halqi ke? Pakai lidah. Berarti dia masih Alisan. betul, al-lisan. Belum masuk al-khalqi. Walaupun secara sepintas nampak macam dekat kerongkong, tapi dia bukan kerongkong, tapi dia masuk kepada pangkal lidah. Jadi kalau qaf ini paling pangkal, dia agak dalam. Qaf. Kalau kaf lebih ringan, naik ke atas. Kalau sifat hurufnya, mereka dua-dua adalah sifat yang qaf kaf. Yang sama apa qaf dengan kaf. Ni tahan suara terhenti, syiddah. Yang lain ada berdekatan tapi makhrajnya berjauhan. Syiddah. Lepas tu yang sama lagi ni infitah. Terbuka ruang udara lidah. Lepas tu ismat, tersekat sebutannya. Kalau yang di sini tak sama, sebab kalau qaf masuk sifat qalqalah tapi kaf bukan. Kaf masuk sifat biasanya sifat hammas. Qaf tidak hammas tapi jahar karena dia qalqalah. Okey, jadi qaf dengan kaf, lam dengan ra. Ketika lam bertemu dengan ra, maka bacaannya kena masuk kepada ra. Lam hilang. Qur rabbaka. Bukan kulr. Tahu kulr. Tak ada, tapi qur rabbaka. Ra dibaca tafkhim ke tarqiq? Tarhim. Nakhluqukum atau nahlukum? Dia tak ada itu tak ada nahlukum. Qalqalah hilang, qaf hilang. Nakhlukum. Seolah-olah kaf ada sabdu. Nahlukum. Dia cuma ada dua ni. Lam ra qaf kaf. Ustaz, yang nahlukum tu kaf tu dia bunyi macam ada qalqalah, ada sabdu macam tu. Qaf tak ada. Qaf ni dibuang, seolah-olah bacanya dibuang. Jadi kita baca nahlukum. Sabdu tu dekat kaf. Saya sebut ustaz ya, naflukum. Nahlukum. Nahlukum. Betul ke? Betul. Begitu ustaz ya? Betul. Nahlukum. Okey. Kalau yang salah tu bacanya macam ni. Nakhluqukum. Tu salah. Jadi nahlukum. Kalau yang tanya kenapa tak terus qaf buang masuk ke kaf, nahlukum, tak boleh. Nanti maksudnya bertukar, berbeza. Kalau nakhlukum, siapa yang tahu apa maksudnya? Nahluk ini berasal dari perkataan apa? Khalaqa. Khalaqa apa maksudnya? Cipta. Dicipta. Kalau nahlukum fi'il apa?
Fi'il amar. Fi'il amar, Fi'il mudhari' fi'il mudhari'. Sebab dimulai dengan huruf nun. nun ataupun ana itu saya, nun kami, Nun. ya Ya. dia, ta kamu. Jadi ini dimulai dengan nun, nahlukum. Jadi maksudnya khalaqa yakhluqu. Jadi nahlukum artinya kami menciptakan Mencipta. kamu semua. Kami ini kembali kepada siapa? Allah. Allah menciptakan kamu semua. Macam tu. Kalau kita buang nanti qaf ni kita buang, maksudnya dah bertukar, tak menjadi mencipta lagi. Okey, itu idgham mutaqaribain. Seterusnya idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain. Ni jenis memasukkan dua huruf berbaris dan keduanya bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat. Laqad taba. Dia ada tiga geng. Yang pertama ialah geng yang makhrajnya berasal daripada lisan bahagian atas, ujung depan atas. Ta, dal, to. To. Ta, dal, to. Yang kedua bahagian tengah sa, za, zo. Dan yang keempat ketiga berasal daripada Bibir. asy-syafatain, bibir. Syafatain. Kalau ta sedang biasa, ta sifatnya lembut, dal sedang, to berat, sama macam tu. Kalau ba memang bibir, tapi ba yang pertama bibir harus rapat dulu baru buka. Mim Buka, tutup. buka tutup. Kita tengok ba dengan mim sama tak sifatnya. Kalau ba dekat sini dia ada qalqalah. Ni kalau yang ada yang sama tapi ada banyak yang tak sama. Ada yang tak sama kan. Ba dengan mim tu satu buka, satu tu tutup. Cara baca macam mana? Langsung masuk ke huruf yang depan. Kerana ni dal dengan ta, maka masuk laqad taba. Tapi kalau ta dengan dal berarti masuk ke dal. Laqad taba, bukan laqad taba. Tak ada. Laqad taba. Jadi kesimpulannya, idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Ketika idgham ini ketika dibaca dia menjadi izhar. Bacaannya jelas. Contoh, waqad dakhalu, dia tak ada waqad dakhalu, tak ada, dia kena jelas. Waqad dakhalu. Yang ni pun sama. Qur rabbaka nahlukum laqad taba. Ketiga-tiganya dibaca jelas. Laqad taba. Laqad taba. Biasa. Masuk ke ta. Dal tu hilang Ustaz. Dal hilang. Dal Jadi hilang. lakota. Macam ada sabdu Betul. Baca dia sabdu. Ta ni letak sabdu seolah-olah. Semua ta macam kor ini pun letak sabdu, sini pun sabdu. Bacanya. Kalau kita baca ni kita salah nanti kalau kita tengah baca Quran. Sebab kalau lainlah kalau kurrabaka tu Ada sabdu. Ada tanda kat lam kan? Kan? Lepas tu ada sabdu kan? Kalau yang lain tu yang tanda mati tu nanti kita baca nahlukum kan? Tapi jangan macam tu lah Sal. Kena kalau tengah mengaji kan? Lalu tak puasan lah Ustaz. Kita main baca je. Baca Allah baru ingat tadi. Tapi memang macam tu, kita kena ingat, kena perasan sendiri. Tapi tak banyak pun sebenarnya. Qaf dengan kaf je. Pun ini ayat perkataan seperti ini tak banyak. Tak ada kaf dulu baru qaf, tak ada dalam Quran. Dah tak nak tukar depan belakang.
Baiklah kalau ada warna lain ke kan. Tanda. Tapi kita kalau jumpa tanda terus. Ya. Ngaji Quran susah Ustaz. Tak ada warna payah. Nahlukum. Nahlukum. Laqad taba. Nahlukum. Laqad taba. Hilangkan dal. Oh, ta tu macam ada sabdu lah Ustaz ya. Ya, macam ada sabdu. Tapi kena ringan sikit kot. Kalau saya baca laqotaba, salah tu Ustaz? Salah. Laqad taba. Dia ada Oh, Dia kata macam ada sabdu. macam ada sabdu. Okey. Tabah. Laqotaba. Oh, kalau laqotaba salah. Salah. Oh. Tapi Jadi- kalau tak ingat ni Ustaz memang baca laqotaba. Sebut juga dal tu. Kena buatan. Harus biasa membiasakan apa yang kita dah belajar. Dia kena rujuk selalu lah Ustaz. Okey, boleh? Okey. Kalau boleh kita sambung baca Al-Quran. Boleh. Boleh. Al-Quran kita sampai mana? Ustaz, sebelum tu Ustaz, balik pada yang kita baca minggu lepas tu. Adam Ustaz, apa nama? Ustaz, apa mana? Muka surat berapa Ji? Ustaz. Bukan surat sebelum tu. Bukan surat 6 atau surat tu. 8 ke 9? Yang kita baca tu, Adam tu yang kata mat iwak tu. Sekejap Ji. Yang tak tahu mana saya. Adam mat badal bukan mat iwat. Kau surat 7 ya Ustaz? Badal. Muka surat berapa Ustaz? Muka surat 7 ayat ke berapa 40. Wa aminu bima anzalna. Ayat 40. Ayat 44. Ayat 44 lagi ni. 44. Tak, yang Haji tanya, mana? Atau yang Haji yang Tuan Haji kata tu. Tuan Haji. Adam yang Ustaz tanya. Haji Tuan tanya. Haji tu. tanya. Ayat yang ke 45 Ustaz. Ayat 45. Kita tak baca lagi. Adam. Kita tak baca lagi kan Haji? Kita baca, gitu kita baca Kita lah. dah baca ya? Mak badal Ustaz. Ya mak badal kenapa Ji? Yang ni ya ni berapa harakat Ustaz? Yang mana Ji? Yang mana? Kejap Ji. Muka surat 6. Ayat Oh, muka surat 6. Okey. Ayat Ayat 45. Ayat 45 tak sampai lagi ayat 6. Kalau 40 ayat muka surat 6 sampai ayat 30 berapa? 37 je. 37. 35 Ustaz. Wa qulna ya Adamuskun. Yang mana Haji tanya? Mak badal kan? Ya Adam ni. Ya, ini bukan mat ya ni boleh dikatakan mat mat jaiz. Ya Adam, wahai Adam. Ni yang baru mat badal. Jadi ya 4 ataupun 5, A 2. Ya mak wajib. Mak wajib yang ni ini kadang confuse. Kadang ada yang mengatakan mak wajib, ada yang mengatakan mat jaiz. Kalau dari segi maksud dia mat Jais. jaiz. Kalau segi dari segi maksud mat jaiz, kalau segi tulisan Mak wajib. mak wajib. Tapi yang jelas ni mat jaiz. Ya Adamu. Mak jaiz. Alif dia ni. Ya ada alif ni yang kecil ni kan. Ya Adamu. Maksud Haji mana? Apa yang mana yang ditanyakan? Ya lepas ya tu memang mak wajib lah. Mak jaiz. Mak jaiz. Tapi hari tu last week ke Ustaz kata dua-dua boleh pakai. Boleh. Kan? Itulah tadi. Kalau dari segi makna dia mat jaiz. Kalau dari segi ni perkataan mak wajib. Tapi kalau tengok betul-betul dia mat jaiz, ya ada alif. Okey, boleh lah dua-dua. Lepas tu ya mak badal pula lah. mak badal. Okey. Jadi bacanya 5-2. Wa qulna ya
Adamu uskun. Sebab hari tu saya tulis mat wajib mat jaiz munfasil. Betul, ya dia yang mak jaiz. Ni sudah. Okey. Dua lah Ustaz. Dua mat. Okey, sekarang surah muka surat berapa? Maka surah 7 7. ayat 44. Ayat 44. Ayat 40 ayat 44. Ya Allah. Okey. Seperti biasa, saya bacakan dulu Okey. Mula dari Haji Umar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Okey, silakan Jumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna. Bukan watan ji, tapi watan. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Okay, one more. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Alhamdulillah, mantap ji. Terima kasih tak. Sama-sama. Okey. Atamuru ra baca tebal ke tipis? Tebal. Tafhim tebal. Atamuru mat apa? Rumah asli. Masri. Murunan nasa alif lam apa? Samsiah. Lepas tu hukumnya wajibul khunnah. Atamuruna an-nasa bil birri. Nama asli bil birri, al birri. Al birri alif lam. Samsiah. Samsiah. Qamariyah betul Puan Rashidah, Qamariyah. Al birri. Karena sabdu itu dekat ra, bukan dekat ba. Okey. Qamariyah. Alif lam Qamariyah. Ri tebal ke nipis? Nipis. Watan, ni watan non tidak ada baris. Menandakan dia bertemu dengan sin, menandakan dia ifa. Jadi bukan watan tapi watan. Watan sembunyi dan dengung. Sau. Bacaan lin. Bacaan lin. Wa tansawna anfusakum Ifa hakiki. Kumwaw. Anfusakum wa Izhar Safawi. Wa antum Ifa wa antum tajtum Izhar Syafawi. Tatlu Hamas, bacaan Hamas.
Bacaan Hammas. Hammas. Tatlunal kitab. Lu Luma asli. Asli. al-kitab. Alif lam. Kamaria. Tab. Tab. Ma'aril sukun. Qalqalah. Kubra. Qalqalah kubra. Jim, apa maksud jim? Berhenti boleh, Jaiz. teruskan pun boleh. Dia waqaf jaiz. Berhenti boleh, teruskan pun boleh. Taqilun afala la. Nama asli. Asli. Bi'lun Ma'arid li sukun. ma'aril sukun. Okay, next. Puan Radiyah. Ya Ustaz. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu bis-sabri was-salah. وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. بسم الله الرحمن الرحيم. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. Okay, alhamdulillah, mantap. Syukran Ustaz. Sama-sama. Wasta'inu. Wasta'inu. Wasin sin. Makhrajnya berada di mana? Sini ya. Ujung lidah berada di gigi sebelah Sebelah depan. bawah sebelah depan. Was. Depan. Nampak lagi sin. Wasta'i Mat asli. ma asli. Nun ma asli. Mat asli. Bisabri. Sad ni makhrajnya sama dengan sin. Sama-sama dekat gigi bawah bahagian depan. Cuma sad ni bibir atas dengan bawah, bawah lebih ke depan. Bisabri. Alif lam apa? Alif lam. Samsiah. Samsiah. Ya. Sabri. Kalau sugra. Qalqalah sughra. As-salah. Alif lam. Alif Syamsiah. lam. Syamsiah. Salah. Mana apa salah? Asli. Mat asli. Berhenti. Mat arid di sukun. Ma'arif sukun. Ta itu disebut dengan ta apa? Tamar Wa innaha. Nun sabdu. satu. Wajibul hunnah makhrajnya daripada mana? Wajibul hunnah. Hidung. Al-khayshum. Betul. Rongga hidung. Wa innaha Mat asli. lakabi Bi mat asli. ratun illa tun illa Tun. Ambil warna. idgham bila hunnah. Bila Tun idgham bila hunnah. Tanwin dengan hamzah. tanwin bertemu hamzah. Izhar Aki. Izhar halki. Bila tu ada haji salah, semua ikut salah. Yang Dia betul sebab tanwin sebentuk gitu ya. dia kalau untuk izhar haki, tanwin dia kalau tanwin depan dia berupa 69. Ini bukan 69. Ini biasa kita nyebutnya 69. Okey. So
Zaki lah ya. Jelas dan tidak dengung. Jelas dan tidak dengung. Sebab kalau yang lain dia 99. Oh. Yang ni dia 69. Jadi izhar halki illa Mat asli. alal khashiin al-kha qamariyah kha Oh, mat asli. syi'in Mak ada di sukun. shin. Makhraj shin daripada mana shin? Shin al-lisan. Yes, al-lisan. Shin mana? Dekat pangkal lidah Ustaz. Dia bukan pangkal lidah. Shin ini tengah langit-langit naik ke atas. Shin. Jadi dia ada angin. Itu disebut dengan sifatnya apa? Tafashi. Apa maksud tafashi? Berhamburan. Berhamburan angin. Angin. Ingat angin bukan Elio. Berhamburan angin. Tafashi. Okey, kita tengok maksud dia wasta'inu. Apa maksud wasta'inu? Ista'ana yasta'inu wasta'inu. Mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan bisobri dengan sabar, wassalah dan solat, wa innaha dan sesungguhnya ni kembali kepada apa? Solat. Ni kembali kepada solat. Karena kan perempuan, solat ada tamarbutah. Jadi dia kembali kepada solat. Wa innaha, kalau sabar berarti wa innahu. Kerana tak ada tamarbutah. Karena dia kembali kepada solat, ada tas, sini ada perempuan. Wa innaha, sesungguhnya solat la kabiratun. Berat, besar ataupun berat kan? Illa alal khashiin, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Khashiin ini disebut dengan isim apa? Isim khusyuk. Berarti isim fa'il, orang-orang yang khusyuk. Jadi di sini maksudnya mintalah pertolongan dengan Allah dengan sabar dan solat. Sesungguhnya solat itu sangat berat kecuali orang-orang yang khusyuk. Jadi solat itu berat. Bahkan dalam ayat lain dikatakan wailul lil musallin. Kan ada kan wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang solat. Apa yang celaka tu macam mana? Orang-orang yang melalaikan solat. Itu mengibaratkan bahawa solat itu berat. Kerana orang yang solat ada, orang yang dah melakukan solat aja boleh celaka, apalagi orang yang tak solat. Mengibaratkan seperti itu. Lepas tu kenapa solat itu berat? Kerana untuk mencapai derajat khusyuk itu sangat susah. Dan ulama kita mencari solution. Apa solusinya kalau kita tak boleh khusyuk? Maka digantilah, ditambahlah dengan zikir bersama-sama. Kenapa? Kerana kan kita kadang-kadang solat tak khusyuk. Istilahnya kalau orang buat ni macam berlubang-lubang lah. Kejap tak ini, maka ditambah dengan amalan seperti solat sunnah, zikir, apa, supaya tadi mengurangi macam solat yang tak khusyuk itu ditambah dengan zikir. Itu kenapa zaman sahabat Nabi zikir itu secara pelan-pelan. Tetapi zaman kita zikir pelan-pelan ke kuat-kuat? Kuat-kuat. Kalau zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Uthman, Nabi sendiri tak pernah zikir macam kita. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Macam tu tak pernah. Dia buat di mulut dia Ustaz. Dia buat di mulut pelan-pelan dan di hati. Tujuan kerana sahabat Nabi iman dia kuat, solatnya khusyuk yang pertama. Tapi kalau zikir buat pelan-pelan, yang ada bukan zikir tapi tidur yang pertama. Yang kedua, yang tak pandai langsung tak nak zikir. Tapi ada juga yang mengatakan kerana zikir kuat-kuat ni bid'ah. Pernah dengar tak orang cakap bid'ah macam tu?
Gerak. Ada orang-orang yang membid'ahkan dia zikir kuat-kuat bid'ah kerana Nabi tak pernah buat. Ada jenis orang yang seperti itu. Tapi yang menurut kita, ulama kita ahli sunnah wal jamaah, itu bukan bid'ah. Kerana yang pertama bertujuan untuk pendidikan ataupun mendidik ataupun mengajari orang-orang yang tak tahu berzikir. Sebab zikir kuat-kuat, jadi yang tak tahu ikut berzikir bersama-sama. Sebab kalau zikir sendiri-sendiri, agak-agak banyak yang zikir ke tak? Tak belum nak buat tak. Tak nak buat kan. Tapi kalau jangankan zikir sendiri, kadang-kadang zikir kat masjid ramai-ramai pun ada yang tak nak. Habis solat terus keluar tak nak zikir. Banyak. Apalagi suruh buat sendiri. Itu. Tapi kalau dalam keterangan yang lain ada ulama dulu mengatakan sebab ketika kita solat kita tak seperti solatnya sahabat. Kadang-kadang kita tengah solat, hujan, fikiran kita ingat jemuran belum diangkat kain. Jadi tak khusyuk. Ketika kita solat, kunci lupa letak waktu solat, kita ingat. Jadi solat tak khusyuk. Jadi untuk menutupi itu, maka dengan berzikir tadi, istilahnya sebagai penampal daripada solat yang tidak khusyuk itu. Jadi biasakan. Ustaz, kalau kita zikir seorang-seorang boleh kuat Ustaz kan? Ke tak boleh juga? Boleh. Kenapa tak boleh? Boleh. Solat. Okey. Okey, solat lah. Puan contohlah solat Isyak di rumah seorang-seorang. Baca kuat pun boleh. Baca ni lah ayat-ayat dia Ustaz. Tak baca Al-Fatihah tu kuat pun boleh. Kuat ya. Okey. Kalau baca ayat kuat, tapi janganlah macam kuat baca Al-Fatihah. Macam Subhana Rabbil Azim boleh kuat, tapi jangan seperti kita macam kat masjid tu, tak payahlah. Tapi kuat boleh sampai kita contoh kan. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa min ma sita min syai'in ba'du. Tapi ada orang yang Rabbana lakal hamd. Puan biasa pakai yang panjang ke pendek? Saya pendek Ustaz. Pendek pun boleh. Rabbana lakal hamd. Yang tak boleh tu ada, saya pernah ikut satu dekat surau kat Padang Jawa. Surau tu untuk orang Indonesia. Orang Indonesia yang solat kan, saf perempuan di belakang kan, saf lelaki di depan. Ketika Allahu Akbar, lepas tu biasa baca Sami Allahu liman hamidah, perempuan yang belakang ni baca sama-sama, jamaah tu sama-sama Rabbana lakal hamd. Tapi yang bermasalah suara perempuan tu lebih kuat daripada lelaki. Ada tu. Dan aliran itu kalau di Indonesia disebut dengan LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dan di Timur Tengah itu adalah ajaran sesat. Tapi di Indonesia itu majlis ulama dah mengatakan sesat, tapi masih ada pengikutnya. Dan di Malaysia ada tu, di Padang Jawa salah satunya. Jadi orang dia bukan, kalau kita yang pertama kita utamakan siapa? Allah, lepas tu Nabi Muhammad, lepas tu orang tua, baru imam. Betul tak? Maksudnya pemimpin kita, betul tak? Kita lebih mengutamakan pemimpin ataupun orang tua kita? Orang tua kita. Orang tua kita kan? Kalau mereka tak, yang pertama jamaah. Dia lebih kuat namanya jamaah, lepas tu pemimpin. Contoh, kalau kita nak nikah kat situ, kalau kita nak nikah, orang tua kita tak bagi izin, dia kalau imam dia yang mencarikan, imam dia kata boleh. Bahkan kalau misalnya disuruh pindah, imam dia mengatur macam ni, kita ini orang tua kita larang, tak payah hiraukan orang tua. Jadi yang pertama kata dia jamaah dan imam. Di Padang Jawa ada, sampai sekarang ada. Betul ajaran dia tu. Memang sesat betul ajaran dia. Lepas itu dia orang ada kalau dia macam orang Kristian. Orang Kristian kan ada setiap penghasilan ada pajak dia kan, untuk kembali dibagikan ke gereja kan. Kalau orang Kristian, misalnya puan gaji 10,000, jadi puan jamaah gereja kat mana. Jadi setiap gaji puan tu harus ada potongan 10% atau 20% kasih ke gereja tu. Itu Kristian. Dan itu dia orang ada seperti itu. Ada iuran setiap bulan kena bagi seperti itu. Cuma yang bagusnya dia orang ni, siapa yang susah dia orang bantu cepat dengan duit itu tadi.
Bila pengajian, kalau kita pengajian, saya dulu pernah ikut. Saya tak tahu kalau itu ada macam tu. Jadi saya baru-baru pindah Padang Jawa, saya ikutlah dekat surau tu. Lepas tu kalau kita kan, kalau solat tu pakaian yang rapi. Ketika kita menghadap Allah, maka gunakanlah pakaian yang sebaik mungkin kan, terutama untuk orang lelaki. Orang perempuan biasa pakai telekong. Untuk lelaki dia tak, dia pakai kadang imam tu, ya Allah, pakaiannya buruk betul. Dia pakai, imam pakai t-shirt, pakai apa, makmum pakai jubah apa semua. Jadi tak inilah, kuranglah hadap dia. Lepas tu bila kita buat pengajian, kalau kita pengajian biasa ada ustaz, kita undang ustaz tu ceramah kan. Ya. Dia orang tak ceramah, dia orang ada bawa buku macam photostat tu, dia orang bacakan dari imam besar beliau. Jadi dia bacakan aja. Salah satu isi dia saya ingat lagi, dilarang atau dielakkan untuk makan micin. Ajinomoto. Ajinomoto katanya terbuat itu salah satunya. Saya ingat lagi kerana saya ikut. Lepas tu bila jamaah tu, kalau kita biasa ada kotak infak jalan, betul tak? Betul. Dia orang tak, duit tu dibaling dia dari belakang. Macam puan, contohlah Puan Daisy duduk paling belakang, baling ke depan. Nanti orang depan baling. Kerana saya bukan mengarang, saya pernah mengalami tu. Jadi bila duit siling itu, jalanlah kelinting je tu. Sampailah depan penceramah, nanti ada orang yang kumpulkan. Adab dia kurang lah. Baling kena kepala orang. Baling-baling. Kalau kena kepala orang macam mana? Tak, dia baling dia kat bawah lah. Baling. Contoh dari shop 1 baling ke shop 2, nanti kumpul baling ke depan-depan macam tu. Okey. Bila saya tanya, bila dia ceramah, dia cakap ini jamaah kata dia kan. Kita semua harus mengutamakan jamaah. Lepas tu saya tanyalah dengan jamaah dia. Yang dimaksud jamaah ni jamaah apa tuan? Saya kan. Kata dia, saya tak tahu, pokoknya jamaah lah. Janji jamaah kata dia. Dan tempat dia yang dekat Padang Jawa itu disegel. Ada satu bangunan besar, kalau dekat Jalan Mak Raji, dekat tepi sungai sebelah kanan, sebelum kunci air sebelah kanan itu ada bangunan besar tinggi macam ni. Itu sekarang dengan kerajaan Selangor tak boleh digunakan. Dulu dia ada kat situ. Sampai sekarang kalau tak salah masih tak boleh digunakan. Sebab ada orang melapor itu. Tapi dia orang buat kat surau sekarang. Kalau itulah Apa nama kumpulan ni Ustaz? Kalau dekat Indonesia orang menyebutnya Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia, LDII. Kalau dekat Malaysia orang sebutnya Islam Lemkari macam tu orang sebut. Okey, Islam Lingkari. Lemkari. Lepas tu dia tak nak solat Jumaat sama-sama dengan kita. Dia solat Jumaat dia ada tempat dia sendiri. Bukan dekat masjid. Bukan masjid kita, dia ada tempat dia sendiri, geng-geng dia je. Dia solat Jumaat bukan dengan kita. Ini Macam Qadiani Malaysia lah tu Ustaz. Entahlah dia, sebab orang yang jamaah kat situ, saya banyak kawan seperti itu. Dia tak pernah nampak dekat Masjid Padang Jawa tu, tak pernah ada. Qadiani Dia sembahyang kat ni. situ je. Tapi cara Qadiani juga sembahyang tempat dia je. Kat markas. Macam kita dekat sini Qadiani. Dia sembahyang solat semua dekat dekat bangunan dia lah. Tempat. Itulah saya ikut dengan dia orang ni. Saya selalu ikut solat Jumaat, solat subuh dengan solat maghrib dulu. Sebulan saya ikut, tapi bila pelik lama-lama saya malas. Cara ibadah dia Bacaan dia sama tak dengan Al-Quran? apa dia buat? Bacaan Sama bacaan Quran. Tapi kalau kita berdebat dengan dia orang, kita kalah. Dia orang ada ustaz dia memang ahli hadis. Hadis dia kuat, dalil-dalil dia memang kuat. Dia guna hadis. Tapi seperti itulah. Okey. Kembali kepada ni Jadi solat itu sangat berat, kerana yang berat itu adalah khusyuk. Dan kita usahalah solat itu dengan khusyuk, kerana dikatakan bahawasanya macam mana cara solat yang khusyuk itu, seolah-olah kita melihat Allah. Ka'annahu lam tara illam tara fa macam mana?
Kita solat seolah-olah Allah melihat kita melihat Allah, tapi bila kita tak boleh melihat Allah, jadi ibaratkan Allah itu melihat kita. Sama seperti ketika kita kerja, ada bos depan kita, bos tengok kita kerja, pasti kita akan buat sungguh-sungguh. Seperti itulah kalau boleh menjadikan sesuatu yang khusyuk. Okey, ayat seterusnya. Puan siapa? Puan siapa tadi? Puan Rosita tadi. Tadi Puan Rosia. Oh, Rodia tadi. Tadi saya. Puan Rodia. Sekarang Puan Rasidah Puan Rasidah, kita ikut urutan orang masuk dulu Ya, Ustaz. Puan Rasidah. Puan Rasidah ayat yang ke 46. 46. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alhamdulillah. Allazi, kenapa mulai A bukan il, bukan ul? Alif lam. Alif lam. Alif lam walaupun dia isim mausul. Allazina, zi Mat asli. yazunnu. Wajibul Ibu benar. Ya